路，这样多少下巴里？给子双看到了。快点点别放空哎，快点玩。像极了以前的你。什么？不要录。八，我算八来八。我一把这个，都把这里。你要进来你就能进来，你进来，你不要打，我打，你不要打，我打，你不要打，我怕两个手。对啊，快点摔他的，不然人家还怎么输呢？喂，姐，喂，喂，包那西，咋包？轻点，轻点。你怎么一直打同样的你去吧。一下给你听吗？一下也还是对，两边还是对。不可以，以后不要再玩了，要不然。我们就应该知道，只是在不知道的情况下，是不是？你不要太大了，买老杂毛。我连这个是老杂毛，一打就通了。我感觉很心安，不要再我紧张。没事，我帮你关机。喂，好了，一般吧。Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Polis Perak siasat video pelajar perempuan dibully dalam tandas. Parit Buntar. Polis menyiasat satu video tular di media sosial yang memaparkan kejadian bully melibatkan beberapa pelajar perempuan dari sebuah sekolah menengah di daerah Krian. Ketua Polis Perak, Datuk Sri Muhammad Yusri Hasan Basri berkata, siasatan dilakukan selepas menerima laporan daripada pelajar perempuan berusia 13 tahun pada Selasa. Hasil siasatan mendapati kejadian tersebut berlaku jam 10.30 pagi 14 Jun lalu yang mana pelajar tingkatan 1 itu dibully dua pelajar perempuan berusia 15 tahun. Dalam kejadian itu, suspek telah membawa mangsa ke tandas dan dia bersama seorang lagi rakannya menampar mangsa berulang kali dan merekam video kejadian tersebut. Katanya dalam satu kenyataan, menurut beliau lagi, kejadian itu dipercayai berpunca daripada rasa cemburu suspek terhadap mangsa. Mangsa dikatakan rapat dengan teman lelaki suspek yang juga berusia 15 tahun di sekolah berkenaan. Kes diklasifikasikan di bawah Section 323 Kanun Keseksaan dan siasatan lanjut masih diteruskan, katanya. Orang ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi dan menyalurkan sebarang maklumat berkaitan kes tersebut dengan menghubungi Balai Polis Perhampiran atau Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah Krian bagi membantu siasatan. Terdahulu, video berdurasi 1 menit 21 saat itu menunjukkan seorang pelajar perempuan dibully dua pelajar lain sehingga tular di media sosial dan telah mencetuskan kemarahan warganet. Pelajar yang memakai baju hijau telah menampar mangsa 3 kali, manakala rekannya menampar sekali. Mangsa dilihat hanya menangis dan menahan tamparan daripada seniornya itu tanpa melawan. Gila itu. Oi, lari kamu. Jangan kau dekat. Kemana si Jem? Kemana si Jem, Bu Minandau?
Samsing. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Spear. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Lelaki kurang siuman bawa barang. Kota Kinabalu. Satu klip video tular di media sosial sejak petang tadi memaparkan seorang lelaki disyaki kurang siuman berjalan sambil membawa parang di jalan raya berhampiran Plaza Juta, Likas, Jalan Tuaran di sini. Dalam video berdurasi 1 menit 10 saat itu, lelaki yang tidak memakai baju mundar-mandir sambil memegang parang berkenaan. Lelaki itu dilihat juga menuju ke pembagian jalan sambil mengacu parang ke arah sekumpulan remaja yang berada di seberang jalan. Kejadian itu menyebabkan beberapa pengguna jalan raya berhenti-henti dan berhati-hati ketika melalui jalan berkenaan karena bimbang keselamatan masing-masing. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Kasim Muda ketika dihubungi memaklumkan pihaknya belum menerima laporan mengenai video tular berkenaan. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Spear. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baiklah, bosku, bosmu, bosnya, bos kita. Sebanyak-banyak cerita pasal mengidam yang kamu pernah dengar, coba kamu tulis di ruangan komen, apakah cerita mengidam ini yang paling ekstrim kamu pernah dengar? Coba kamu tulis dalam ruangan komen. Untuk berita hari ini adalah satu cerita ekstrim pasal mengidam, yaitu pemuda mengidam benda tajam telan 70 batang paku. Jakarta. Seorang lelaki berusia 22 tahun di Indramayu, wilayah Jawa Barat, terpaksa menjalani pembedahan selepas menelan kira-kira 70 batang paku. Lapor Akhbar Tribun News semalam. Lelaki berkenaan yang dikenali sebagai Slamet Hidayat sebelum ini mengadu sering mengalami sakit perut luar biasa dan muntah. Dia kemudian dibawa ke hospital oleh keluarganya untuk menjalani pemeriksaan. Menurut seorang pakar bedah, Denden Boni Koswara, lelaki itu gemar memakan paku dan jarum dengan sengaja dan dia melakukan perbuatan berbahaya itu selama setahun. Ahli keluarganya memaklumkan bahwa dia suka makan jarum dan paku selama setahun, kata Denden. Ujian X-ray mendapati berpuluh-puluh paku bersaiz besar berada di dalam perutnya, menyebabkan dia perlu dibedah segera. Pembedahan kecemasan itu berlangsung selama 2 jam dan kira-kira 70 batang paku berjaya dikeluarkan. Semuanya ada sebanyak 70 paku yang dikeluarkan, kata Deden. Pesakit dilaporkan stabil dan sedang menjalani rawatan dan pemulihan di hospital itu. Bah, dengar kamu itu kawan-kawan, bukan sembarang mengidam. Paku jarum ditelannya sampai 70 buah batang paku. Jadi macam mana pula dengan cerita kamu? Adakah cerita kamu yang lagi ekstrim dari ini? Sila komen di dalam ruangan komen di bawah. Terima kasih.
4 lelaki bertopeng samun kedai emas di Kajang. Polis memburu 4 lelaki yang dipercayai terlibat dalam kejadian samun menggunakan senjata api membabitkan sebuah kedai emas di pusat beli belah di Kajang dekat sini petang tadi. Timbalan Ketua Polis Daerah Kajang, Superintenden Muhammad Nasir Draman berkata siasatan awal mendapati suspek yang memakai topeng dan berpakaian seperti pengawal keselamatan serta bersarung tangan masuk ke premis itu yang terletak di tingkat 1 pada 3.17 petang. Suspek bertindak memecahkan cermin kaca tempat simpanan emas menggunakan tukul besi sebelum mengambil barang kemas. Suspek turut dipercayai membawa 2 pucuk pistol serta selaras senapang dan semasa kejadian, suspek telah melepaskan 1 das tembakan ke arah dinding premis sebelum melarikan diri melalui tempat letak kendaraan di bawah bangunan. Menurutnya dalam kenyataan malam tadi. Beliau berkata jumlah kerugian masih disiasat dan pihaknya sedang meneliti rekaman kamera litar tertutup selain mengambil keterangan saksi untuk siasatan selanjutnya di bawah Section 3 Akta Senjata Api 1971. Muhammad Nasir juga berkata orang ramai yang mempunyai maklumat boleh menghubungi Balai Polis Berhampiran atau pegawai penyiasat yaitu ASP Muhammad Afiq Farhan Muhammad Nur di talian. Banduan disiasat liwat rakan banduan lain. Kota Kinabalu, seorang banduan yang disabitkan kesalahan membunuh berdepan siasatan baharu selepas didakwa meliwat banduan lain di penjara pusat Kota Kinabalu di sini. Suspek warga Filipina yang dijatuhkan hukuman penjara 40 tahun dengan 12 sebatan kerana membunuh pemandu e-hailing 5 tahun lalu dikatakan melakukan perbuatan liwat terhadap mangsa sama beberapa kali. Sumber berkata mangsa diugut menggunakan senjata tajam buatan sendiri ketika kejadian itu berlaku. Mangsa kemudian terpaksa berdiam diri kerana bimbang dibunuh oleh suspek. Mangsa hanya memaklumkan kepada doktor berkenaan kejadian itu selepas mangsa sakit dan terpaksa dimasukkan ke hospital baru-baru ini, katanya. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Kasim Muda, ketika dihubungi mengesahkan mengenai kejadian berkenaan. Katanya pihaknya menerima laporan mengenai kejadian itu pada 30 Mei dan kertas siasatan dibuka pada 31 Mei lalu. Kes disiasat mengikut Section 377C Kanun Keseksaan kerana meliwat. Woi, turun tingkap kau.
Tular di media sosial, perbuatan terkutuk oleh sepasang kekasih yang melakukan aksi tidak normal, tidak senonoh, di perkarangan masjid. Pasangan tersebut tidak mempunyai ikatan yang sah. Berikutan daripada kejadian tersebut yang sedang tular di media sosial, pemilik kepada kendaraan Axia tersebut telah dikecam hebat dan terdapat juga ancaman-ancaman keselamatan yang telah dilempar kepada pemilik kendaraan tersebut. Sesudah itu, seorang individu tampil untuk menerangkan hal sebenar sekaligus membersihkan nama pemilik Axia tersebut. Menurut kepada individu tersebut, pemilik kendaraan Axia itu merupakan ayah beliau. Ayah beliau adalah seorang persara guru dan kini seorang imam surau. Nama ayah individu tersebut serta alamat rumah mereka telah ditularkan berikutan rakaman video tersebut yang telah menunjukkan nombor pendaftaran kendaraan. Hanya dengan carian internet, netizen dengan pantas menemukan data pemilik kendaraan di atas talian. Difahamkan kendaraan tersebut telah digunakan oleh adik bongsu beliau yang telah meminjamkan kepada rakannya dengan alasan menghantar kawan mereka ke klinik. Pada waktu tersebut, adik bongsu beliau berada di perpustakaan dan tidak ada kena-mengena dengan kejadian yang tular itu. Individu ini turut menjelaskan bahwa kereta Axia itu direhatkan beberapa minggu kerana banyak ancaman-ancaman yang telah dibuat oleh orang ramai yang masih belum tahu akan kejadian sebenarnya. Pihak Masjid Gombak Utara juga telah memuat naik satu postingan berkenaan perkara ini. Dalam postingan tersebut, perkara ini telah diselesaikan dengan baik, dengan pelaku sebenar telah datang dan meminta maaf atas kesilapannya itu yang dikatakan termakan bisikan syaitan. Semua pihak yang telah menularkan video mentah tersebut agar menurunkannya agar fitnah terhadap keluarga yang tidak bersalah berlarutan. Suspek tunjuk alat sulit melalui video di berkas polis. Kuala Lumpur. Tindakan seorang lelaki berkelakuan tidak senonoh dengan menunjukkan kemaluannya menerusi panggilan video kepada seorang kenalan wanitanya menerima padah. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Asisten Komisioner Muhammad Lazim Ismail berkata, suspek lelaki tempatan yang bekerja sebagai penciptaan kandungan serta berniaga dalam talian itu diberkas polis pada 17 Mei lalu. Katanya, polis menerima aduan mengenai insiden itu daripada mangsa wanita tempatan dipercayai suri rumah pada pukul 4.50 petang pada hari kejadian. Siasatan mendapati pengadu berusia 24 tahun semasa berada di rumahnya di Taman Melewar itu telah menerima panggilan video daripada suspek. Hasil siasatan awal, polis mendapati pengadu telah berkenalan dengan suspek sejak awal bulan Mei tahun ini melalui aplikasi Instagram. Suspek telah membuat panggilan video kepada pengadu dan telah menunjukkan alat sulitnya dan bercakap lucah dengan pengadu, katanya dalam kenyataan hari ini. Bertindak atas aduan mangsa, Muhammad Lazim berkata, sepasukan polis Wangsa Maju telah membuat tangkapan ke atas suspek lelaki tempatan itu sekitar pukul 2.25 petang pada 29 Mei lalu. Suspek berusia 27 tahun itu direman untuk membantu siasatan di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan dan Seksyen 4
belas akta, kesalahan kecil, 1955. Bagaimanapun suspek dibebaskan dengan jaminan polis selepas dirakam keterangan membantu siasatan lanjut. Ujarnya, kertas siasatan akan dilengkapkan dan dirujuk kepada timbalan pendakwa raya untuk arahan lanjut.